Ada yang cakap susah nak jaga ikan tilapia ni. Ada yang cakap senang pula nak jaga tilapia ni. Okey, hari ni aku nak bincang bersama kawan-kawan semua. Aku nak share sedikit daripada segi pengalaman aku ni untuk menjaga anak-anak benih tilapia ni, terutama sekali yang baru menetas ni. Okey, sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan di luar sana. Semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Okey, korang pernah tak mendapat anak-anak benih tilapia yang macam ni? Okey, aku dah pengalaman ni dah cukup banyak lah. Dalam ternakan tilapia ni dah bertahun-tahun dah aku buat. Okey, jatuh bangun semua. Adalah tertomoy, gulin semua. Ada, cukup. Okey, mungkin ada persoalan daripada korang. Ada yang menghantar WhatsApp dekat aku. Ada yang tulis komen-komen di dalam video-video aku ni tentang bagaimana nak jaga anak-anak benih tilapia ni. Kalau ingat video yang aku dulu, mungkin ada satu video tu dalam tajuk cara aku menjaga anak benih tilapia. Okey, video tu pun korang boleh buat rujukan juga. Tapi hari ni aku nak cakap lebih detail sedikit lah dari segi pemakanan dan penjagaan ni. Okey, buat pengetahuan korang, ada dua teknik lah untuk mendapatkan anak-anak benih tilapia ni. Okey, yang pertama seperti biasalah, macam ada setengah kolam-kolam yang besar tu, dia orang akan selalu membuat sistem pembenihan ni secara inkubator. Tapi macam aku ni, aku buat secara sistem semula jadi. Maksudnya sistem semula jadi ni sebab berkenaan dengan tempat dan ruang aku ni terhad. Jadi aku terpaksa buat sistem semula jadi. Agak lebih menjimatkan dan lebih mudah lah bagi aku. Walaupun secara ternakan secara kecil-kecilan, tapi aku ada buatlah sedikit jualan untuk anak-anak benih tilapia ni. Jadi aku boleh kongsilah sedikit daripada pengalaman aku tu, cara-cara untuk menjaga anak-anak benih tilapia ni adalah sedikit aku boleh sharekan dengan korang. Okey, kalau korang tengok di sini, aku ada mengasingkan lah anak-anak benih tilapia yang baru menetas tu. Okey, aku asingkan ke dalam satu bekas. Aku akan ternak lah sehingga sebulan lebih, ataupun bila dah nampak saiz gitu, saiz anak-anak benih ikan tu dah nampak macam ikan dah katanya, okey, aku akan asingkan. Contohnya macam dalam saiz yang agak-agak lebih daripada setengah inci tu, aku akan asingkan dan masukkan ke dalam kok-kok untuk dibesarkan selanjutnya. Dan kemudiannya apabila dah mencapai saiz 1 inci ataupun 2 inci, aku akan buat jualan lah. Okey, dalam besen biru ni pun masih ada lagi anak-anak benih tilapia yang baru menetas. Baru sangat yang aku ambil ni, mungkin tak sampai dalam 1 jam anak-anak benih ni. Masih ada lagi. Jadi induk-induk tilapia yang dekat depan rumah aku tu, aku selalu monitor lah untuk mendapatkan anak-anak benih tilapia ni. Pemakanan untuk anak-anak benih tilapia yang baru ni sebenarnya tidaklah begitu rumit seperti yang disangkakan oleh setengah-setengah yang baru menternak ikan tu. Okey, sini aku nak share. Ternakan ikan, anak-anak benih ikan tilapia ni sebenarnya sama juga pemakanan dia dengan ikan-ikan tilapia yang besar tu. Cuma kita kena pandai sikit lah. Berilah yang pemakanan yang agak-agak lebih berkhasiat. Contohnya kalau kata pellet ikan tilapia ni mungkin ada 3 kategori. Korang belilah yang, ataupun berilah makan anak-anak benih tilapia ni dengan pellet yang kecil-kecil sikit tu. Okey, itu sesuai macam yang aku tunjuk ni. Okey, ataupun korang boleh cari pellet-pellet yang boleh diberi untuk macam ikan gupi ataupun untuk ikan laga tu, itu yang lebih macam serbuk tu, macam halus-halus lagi tu. Okey, itu pun boleh, tak jadi masalah. Okey, sebenarnya taklah terlalu rumit sangat nak bagi anak benih tilapia ni dalam menjaga pemakanan. Mudah saja. Korang boleh, ataupun biji-biji pellet yang besar tu, yang sederhana saiz tu, kalau korang nak bagi juga, kalau emergency, contohnya emergency, kalau korang tak ada yang kecil tu kan, okey, korang boleh tumbuk juga, tumbuk-tumbuk sampai lumak-lumak, sampai halus, sampai jadi serbuk tu. Okey, korang boleh taburkan ke dalam dalam bekas-bekas yang korang ternak anak-anak benih tilapia ni lah. Okey, macam aku ni, aku ada asingkan buat macam ni. Okey, tapi aku sebenarnya ada juga ternakan lobster dalam kolam ternakan kecil-kecilan aku ni. Jadi kadang-kadang tu aku pun, yang makanan lobster pun aku bagi juga, bedal juga. Dia orang makan juga. Anak-anak benih tilapia ni memang semua dia sapu, dia makan. Okey, kalau korang ada tinggal di kawasan yang berhampiran dengan kawasan-kawasan sawah, persawahan tu,
Okey, lagi mudah korang boleh dapat hairdryer ataupun rumpai-rumpai air seperti kiambang-kiambang tu yang cantik-cantik tu. Okey, korang boleh ambil, buat balik dan letakkan di dalam bekas-bekas untuk ternakkan anak-anak benih tilapia ni. Okey, itu lagi cantik. Okey, bagaimana pula dengan jadual pemakanan? Okey, mudah saja. Sama juga macam ikan besar yang macam aku katakan dalam video-video yang lalu tu. Sama juga, korang bagi pagi dan petang. Tapi kalau petang tu, kalau kata untuk anak-anak benih tilapia ni, kalau mengikut daripada segi pengalaman aku lah, aku bagi lewat sikit di antara dalam pukul 6 ke atas, antara pukul 6 hingga ke pukul 7. Okey, time tu. Sebab anak-anak benih tilapia ni akan ada ekstra 12 jam untuk sampai ke pagi esok tu. Jadi anak-anak benih tilapia ni, kalau kata korang bagi terlalu awal, mungkin dalam pukul 4 korang bagi kan. Okey, masalahnya akan terjadi juga sebab anak-anak benih tilapia ni akan makan, mungkin akan habis makanan yang korang bagi tu dalam masa beberapa minit saja, mungkin dalam setengah jam. Okey, akan habis. Jadi dia akan kelaparan daripada malam tu sampai ke pagi tu, dia akan dalam kelaparan. Minta maaf aku nak cakap dalam keadaan kelaparan. Okey, kalau korang amalkan macam tu, korang akan nampak anak-anak benih tilapia ni ada yang setengah tu dia akan menjadi tumbesaran dia akan menyusut dan kemungkinan akan menyebabkan kematian. Okey, benda ni kita akan kena elak lah. Okey, macam time aku bagi tu, aku syorkan lah kalau kata waktu pagi, okey, korang boleh bagi di awal pagi sikit lah. Mungkin dalam pukul 8 ataupun korang sebelum nak pergi kerja, sebelum nak keluar pergi kerja tu kan. Okey, korang boleh bagi dah dalam pukul 7, tak kisah, boleh bagi dah. Tapi berpatutan pemakanan tu samalah dengan keadaan ikan tilapia, anak-anak benih tilapia yang dalam bekas tu, sama ada banyak ataupun sikit mengikut keadaan ikan-ikan tilapia yang dalam tu, jumlah ikan tilapia, anak-anak benih tilapia ni. Kalau kata anak tilapia dalam tu ada 10 ekor tapi korang bubuh sampai 1 cebok makanan, okey, silap. Ikan akan mati semua sebab amonia akan terhasil dan menyebabkan ikan mati. Okey, itu satu kesilapan. Okey, kalau untuk waktu petang pula, aku syorkan macam tadilah. Untuk anak-anak benih tilapia yang baru-baru macam ni, korang boleh bagi dalam lingkungan dalam pukul 6 hingga pukul 7. Okey, sekarang kita masuk dalam bab air pula. Okey, dalam penjagaan air ni, korang kena alert sikit sebab air ni terlalu sensitif. Kalau kata terlalu kotor, akan menyebabkan anak-anak benih tilapia ni akan mati. Okey, untuk setup air untuk anak-anak benih tilapia ni sama juga macam korang setup air untuk ikan-ikan yang besar ataupun ikan-ikan yang lain tu, sama juga macam tu. Tapi awas, macam dalam video-video yang lalu aku banyak selalu berpesan, suhu air janganlah melebihi sampai 30 darjah Celsius. Kalau lebih daripada 30 darjah Celsius, anak benih ikan tilapia ni akan mati immediately. Aku cakap confirm akan mati. Tapi korang kena ingatlah, kalau korang menggunakan air paip, korang kena alert sikit. Okey, untuk hasil yang lebih terbaik, aku nasihatkan korang tambahkanlah pam oksigen tu di dalam tu untuk mengekalkan oksigen di dalam bekas-bekas ternakan anak benih tilapia ni. Dan kalau korang lebih kreatif lagi, macam aku buat tu, ada dalam satu video yang lalu tu aku ada tunjuk cara aku create untuk DIY tu. Aku baru dapat idea lah, aku buat soft water pump tu. Okey, aku boleh buat macam tu. Sebenarnya kalau korang pergi dekat kedai-kedai akuarium pun korang boleh dapat dah mini-mini water pump ni yang kecil-kecil tu, mungkin dalam berharga dalam nilai RM10 ke atas. Okey, korang boleh dapat dah dalam satu unit tu. Okey, itu pun lagi mudah, korang letak kat dalam pump tu. Okey, penjagaan air korang lebih terjamin untuk anak-anak benih tilapia ni. Okey, aku rasa setakat ni dulu pengkongsian aku tentang untuk penjagaan anak-anak benih tilapia ni, sebab terlalu banyak persoalan yang timbul di dalam WhatsApp aku. Tapi hari ni aku ada buat video ni untuk menjelaskan. Tapi ini adalah berdasarkan daripada segi pengalaman aku sendiri. Aku share apa yang aku tahu, tapi aku tak akan share apa yang aku tidak tahu. Itu motif aku adalah menjadi, mungkin aku akan buat dosa lah kalau aku kongsi benda yang aku tak tahu. Okey, mungkin benda ni bermanfaat. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada korang. Korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Okey,
Semoga kita jumpa lagi. Aku minta maaf sekiranya dalam pembuatan video aku ni mungkin ada sedikit cacat celah dekat mana-mana bahagian, ataupun dari segi cara penyampaian aku ataupun audio dan visual aku tak berapa jelas, tak berapa cantik. Aku minta maaf dekat korang sebab aku menggunakan tak banyak teknologi yang canggih-canggih untuk buat video ni, hanya sekadar untuk berkongsi ilmu dengan korang di luar sana. Itu amat berharga bagi aku. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Korang boleh bantu akulah dengan satu like dan satu subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang banyak support aku dalam channel ni. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye kawan. Okey, sukses selalu.